عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, saya mendengar yang mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita. Dan saudara yang mulia Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-5 dan ke-6 dari surah Al-Qiyamah. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza barikal basar wa khasafa al-qamar. Sadaqallahul azim. Bahkan manusia itu hendak melakukan maksiat secara terus-menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka bila mata terbeliak ketakutan dan bila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ikhwati fillah, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kuliah yang terdahulu kita dah bincangkan dalam tafsir para ulama, kebanyakan yang menjelaskan kisah ini. Kalau berlaku nanti macam mana bulan nak kumpulkan manusia telah mati? Ini soalan dikemukakan oleh Adi bin Abi Rabi'ah dan begitu juga Anas bin Syuraik. Dan Nabi SAW telah pun menjelaskan Allah dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam, aku dari kejahatan dua orang yang begitu derhaka kepada engkau ni. Siapakah dia? Muslim-muslimat dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seorang bernama Adi bin Rabi'ah dan seorang lagi bernama Anas bin Syuraik. Kejahatan dua orang yang menjadi jiran aku tetapi begitu jahatnya kepada aku ni. Jadi kita dapat lihat manusia meyakini berlakunya kiamat cuma kerana mendahulukan hawa nafsu dan syahwat menyebabkan dia ingin terus melakukan dosa. Bal yuridul insanu liyafjura amama, dia nak terus melakukan dosa. Fujur kita dah lihat berasal perkataan terbelah atau terbuka ataupun cenderung seperti disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Jadi bila disebut fajar, fajar maknanya terbukanya kegelapan malam dengan jendela pagi. Kalau kita nak sebut bahasa yang senang faham, cenderung kepada bahasa sastra. Jadi fajar ini ketika cahaya matahari membelah kegelapan. Itu sebab air yang duduk bertampung dalam tanah ni, bila ia terpancar keluar, digambarkan dengan perkataan infijar. Infijar, infajar. Begitu juga kalau kita sebut letupan, infijar juga, kerana dia menyebabkan terbelahnya waktu yang sunyi itu dengan bunyi yang kuat. Al-Fujrah, kata para ulama dalam bab lugah, kalau tuan-tuan ada peluang, lihatlah dua kamus yang menarik tuan-tuan, iaitu kamus Al-Farid dan kamus Al-Aziz. Jadi Fujrah adalah tempat keluarnya air. Maka makna ini berkembang sehingga merujuk kepada orang melakukan perbuatan ini dipanggil, perbuatan jahat ini dipanggil sebagai fajir. Fajir maknanya terbuka melakukan perkara derhaka kepada Allah SWT, padahal fitrah mengepungnya untuk melakukan taat. Tidak ada seorang pun yang melakukan maksiat melainkan dalam hatinya tahu perbuatan itu merupakan perbuatan derhaka kepada Allah SWT. Maknanya dia telah pun memecah tradisi melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh fitrahnya sendiri. Jadi itu sebab datang perkataan fujur. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Dia dalam dia ada nafsu, dan nafsu ni sentiasa mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Seperti yang telah kita lihat pada awal-awal tafsiran surah ni dulu tentang sifat manusia. Lihat, wala uqsimu bin nafsil lawama. Lawama adalah merujuk pada tiga maksud. Satu daripadanya, manusia orang beriman ini cenderung kepada melakukan taat, tapi sekali-sekala dia dikalahkan nafsunya menyebabkan dia mencela dirinya sendiri. Bahkan orang kafir sendiri pun yang melakukan perkara-perkara maksiat, hatinya tidak tenang. Agak-agak senang ke orang yang mencuri itu hatinya? Lapang ke? Dan apatah lagi di sisi Allah SWT kelak manusia akan mencela dirinya sendiri. Bagi yang telah beriman pun, yang masuk syurga sekalipun, mengimpikan untuk berada di tempat lebih tinggi. Apatah lagi mereka yang dirumbankan masuk ke neraka. Jadi maknanya manusia yang
ingin cenderung melakukan kejahatan ini, walaupun dia tahu hakikatnya dia akan dibangkitkan semula oleh Allah SWT. Jadi huruf lam yang digunakan di sini oleh Allah SWT, liyafjur amama, boleh difahami dengan makna sisipan. Sehingga kata yafjur ini merupakan objek dari kata yurid. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Jalain. Pendapatnya seperti ini, bahawa liyafjur bererti mengingkari, dan amama yang merujuk kepada hari kiamat. Liyafjura amama, dia nak melakukan maksiat itu walaupun dia tahu kiamat akan berlaku. Jadi dengan itu ayat ni bagai menyatakan manusia mengingkari tentang wajibnya berlaku kiamat, mestinya berlaku kiamat. Al-Miqai pula dalam pendapatnya mengatakan bahawa yurid tidak disebut oleh ayat mengisyaratkan bahawa ia mengkehendaki segala sesuatu yang selari dengan syahwat dan nafsunya, sehingga dengan itu dia akan terseksa. Jadi Imam Al-Bukhari tidak mengatakan bahawa lam pada liyafjur ini sebagaimana sisipan, tapi menurutnya huruf itu menjelaskan mengapa kehendak manusia yang mengikuti dorongan nafsunya sedemikian. Itu adalah liyafjura amama, iaitu agar ia terus-menerus melakukan penderhakaan pada masa datangnya, pada masa akan datang. Sebenarnya yang rahmati dan dikasihi sekalian, ini juga merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir dari zaman tabi'in dahulu. Antaranya pandangan Mujahid. Pernah kita jelaskan dahulu, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, siapakah Mujahid? Di samping kita belajar tafsir, kita lihat nama-nama ni seringkali disebut. Mujahid ni merupakan Ibn Jabr, merupakan seorang yang lahir di Mekah, seorang mufassir yang hebat, merupakan seorang maula. Maula maknanya khadam Sa'id bin Abi Sa'id. Dia merupakan salah seorang daripada anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hebatnya kedudukan Mujahid ni. Dia lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Islam di bawah pimpinan Umar Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hebatnya Mujahid ni tuan-tuan. Mujahid merupakan seorang antara yang paling dianggap siqah oleh para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain para ulama mengambil dari pandangannya, jadikan pandangannya sebagai satu yang mu'tamad, diambil dalam riwayat. Padahal Imam Syafi'i ini begitu ketat dalam pengambilannya, Imam Bukhari begitu juga. Kerana kedudukan Mujahid ini sendiri yang begitu dianggap sebagai siqah, seorang yang mu'tamad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila Imam Bukhari ambil seseorang dalam list dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya, maka tentulah orang tu merupakan seorang yang sangat siqah, seorang yang sangat adil, menunjukkan kedudukannya dalam ilmu ni sendiri. Itu sebab berkata Al-Fadl bin Maimun bahawa Mujahid pernah berkata, Aradtul Qur'ana ala Ibn Abbas 30 marratan. Aku pernah membaca Al-Quran ini kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebanyak 30 kali. Masya Allah, dia baca Quran, bayangkanlah gurunya merupakan habrul ummah. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita belajar pandangan ini merupakan pandangan Mujahid. Salah seorang pandangannya Al-Hasan, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kita telah bincangkan sebelum ni bagi latar hidupnya, latar belakang hidupnya. Begitu juga Al-Hasan. Sekarang kita lihat Mujahid sedikit. Bayangkan baca Quran di hadapan gurunya yang merupakan habrul ummah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebanyak 30 kali. Depan guru yang begitu mausuq, sahabat Nabi yang fauqas siqah. Sahabat Nabi ni tidak layak kita nak masukkan dalam penilaian, kerana mereka ni dianggap oleh para ulama sebagai fauqas siqah. Tak boleh nak dinilai, mereka ni terlalu tinggi kedudukannya kerana mereka telah belajar sendiri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, masa hidup Mujahid ni begitu banyak penumpuannya kepada mempelajari Al-Quran Karim. Seorang yang sangat suka membaca, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seorang yang sangat suka berguru. Sangat sedikit masa dalam hidupnya dihabiskan dengan sia-sia. Allahu Akbar. Itu sebab memadailah untuk kita meletakkan kedudukannya yang hebat ni disebut oleh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsirul Mufassir, Tafsirul Mufassirun, bahawa Mujahid bin Jabr ini meninggal dunia pun khatam Quran ketika sedang sujud. Meninggal dunia ketika sujud di Mekah. Masya Allah. Inilah orang yang menjadi mata rantai penyampaian ilmu pada kita, yang kita kaji pandangan-pandangan mereka. Tidak layak tuan-tuan untuk kita mentafsir Al-Quran tanpa merujuk kepada pandangan para ulama yang begitu dekat dan hampir dengan Rasulullah SAW ini, generasi salafus salih.
Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah kisah-kisah para ulama ini dalam buku yang amat saya galakkan. Dan jangan tidur satu malam melainkan yang membaca satu muka surat daripadanya. Jangan tidur satu malam melainkan sedang membaca satu muka surat daripadanya. Iaitulah buku yang bertajuk Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku ini menghimpunkan kehidupan para tabi'in, para salafus salih, yang ditulis, disalin, diterjemahkan, disaring dalam bahasa yang mudah kita faham, bahasa Melayu kita, oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, hafizahullah. Jadi inilah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, penjelasan perkataan yafjura amamah, maksudnya dia cenderung untuk melakukan maksiat walaupun dia tahu dia akan mati. Fujur ni telah kita jelaskan asal perkataan al-mail ataupun al-infijar, merujuk kepada al-infitah, terbuka pada tempat yang tidak sepatutnya. Sepatutnya dia mengikuti kehendak Allah SWT, ketetapannya, ridhanya dengan fitrah yang dibekalkan, tapi nampak dia telah pun memecah tradisi untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka inilah yang digambarkan oleh Allah SWT. Ya selalu ayyana yaumul qiyamah, dia bertanya bilakah hari kiamat ini. Pertanyaan itu menunjukkan kepada sifat bongkar, sifat takabbur, sifat dalam diri nak mempertikaikan. Walhal hati kecilnya mengakui aku mati. Tak semua benda yang aku hidup di dunia ni telah pun dibalas sepenuhnya. Orang itu baik sekalipun, jahat sekalipun, dia tentu dalam hati kecilnya pernah mempertikaikan satu perkara yang berlaku padanya. Belum lagi ada keputusan yang adil, belum ada keputusan yang sepatutnya. Banyak penganiayaan berlaku pada setiap kita, tapi belum lagi dapat dibalas. Tentulah ada pembalasannya. Takkanlah tidak begitu saja berlaku. Tak ada ketetapan apa-apa daripada Allah SWT. Jadi ini adalah satu fitrah dalam diri untuk mengatakan kemestian akan berlaku. Yang cuba dinafikan dengan mulut seseorang yang telah pun membiasakan diri untuk bersifat bohong terhadap diri sendiri. Kemudian datang ayat ketujuh, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar. Maka bila terbeliak biji matanya dan telah gerhana bulan dan telah dihimpunkan matahari dan bulan, berkatalah manusia ketika itu, kemanalah tempat nak larikan diri. Terdapat dua bentuk qiraat terhadap perkataan yang sedang kita bacakan sekarang. Fa'idha barikal basar, setengah baca sebagai fa'idha barakal basar. Barik ataupun baraka, baraka atau barika merujuk kepada al-barq. Al-barq ini digunakan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya, fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Barq merujuk kepada kilauan, cahaya. Barq merujuk pada kilat. Itu sebab digunakan dalam kenderaan Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggil sebagai al-buraq. Pandangan di sini sekali toleh ataupun sekelip mata dia sudah berada di barat. Lajunya kenderaan Nabi Muhammad SAW itu diambil perkataan al-barq. Bariqa baik, baraqa baik. Muslim-muslimat yang berhormati dan dikasihi Allah sekalian, bariqa dengan kasrah, ra ni dibacakan kasrah, diambil perkataan barq, maknanya merujuk kepada kilat. Jadi mata yang memandang kilat akan tumpul dan menjadi gelap pandangannya. Dan jika kilat itu sedemikian demikian keras, maka jiwa pun menjadi sangat takut. Berbeza daripada perkataan baraqa, tapi merujuk kepada makna lebih kurang sama. Nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang. Bacaan kedua-dua ini warid daripada para a'imah, daripada para sahabat. Kedua-duanya adalah merupakan qiraat sahihah. Apakah yang dimaksudkan dengan baraqa pula kalau dibaca sedemikian, akan dihuraikan dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.